بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس الاعتدال في الغيرة، وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع عورات النساء، وفي رواية أن تبغت النساء. Kau yang kelima daripada 12 perkara yang kita laki isteri kena faham benda ni, sama ada kita belum pada kahwin lagi ataupun kita duduk tengah sedang apa orang panggil meneruskan rumah tangga perkahwinan. 12 perkara kena faham. 4 perkara daripadanya telah pun diberitahu kepada kita malam ni. Perkara yang kelima, al-i'tidalu fil ghairati, sederhana dalam masalah cemburu. Cemburu ni sifat semula jadi yang Allah Ta'ala beri pada kita manusia. Sebagaimana sifat suka hati, sifat duka cita, sifat marah, sifat gembira, begitu juga lah sifat cemburu. Barang ni barang dia tak ada siapa dia ajar, Allah Ta'ala beri kita sejak semula jadi lagi, dia jadi sendiri cemburu. Kata dia cemburu yang daripada kita ni kena biar sederhana. Jangan tak cemburu lalu, orang panggil dayu. Jangan cemburu sangat, kita tu tak boleh gerak orang tengok. Jadi sebab kena fasa. Akhir sekali dia berontak, dia meletup. Apa arti sederhana dalam cemburu? Kata dia, Allah yataghafala amma badi'il umur allati tukhsha rawailuha, iaitu orang lelaki tidak boleh buat kerti mengenai dengan asas-asas perkara ataupun permulaan perkara yang dibimbang akhirnya tak molek. Sebagai perkara yang akhirnya tak molek, maka jangan jadi paksu, jangan jadi benda tu pura-pura pergi orang panggil berlaku sedulur benar, barulah kira nak tanya khabar, barulah kira nak tindak. Jangan. Sebagai perkara yang dikira tak molek, maka sejak daripada mula lagi kita kena ambil tahu. Jangan buat tak tahu jadi awal. Tahu dah barang itu sebab kita katalah budak jatuh selalu mari rumah kita. Budak tak pernah mata hidung, orang lelaki tak pernah mata hidung, mari selalu mari rumah kita. Orang yang tak pernah mata hidung, tidak orang bini, tidak anak saudara dia, tidak adik-beradik dia, kita buat senyap. Bini kita nak kecek dengan orang jatuh, orang panggil tak pernah mata hidung, buat senyap. Ini orang panggil orang tak ada perah, orang tak ada cemburu langsung. Boleh yang demikian kalau ada sekali-sekala orang lelaki mari, kena tanya khabar mari buat berdia. Nak jual ikan ke, mari nak nikah ke, mari nak mengorak ke, mari nak berapa. Biar terang, gelap. Kerana benda ni kalau dia biar, maka akhirnya tak molek. Oleh yang demikian kena ada perah. Dan jangan siapa kau fikir bersungguh sangat. Itu dia itu. Wala yubaligha fi isa'ati dhanni. Yang keduanya, yang pertama dia kata jangan buat kerti benda-benda itu, kena ambil iti. Yang keduanya, jangan melampau pada tuduhan, pada jahat kau. Benda lalu jahat kau tak boleh juga. Tak boleh kata nak janggut sikit. Tak boleh kata nak sisir sikit. Tak boleh kata nak bedak sikit. Kira kita mula mari dah. Lelaki kita ni mula mari. Orang panggil sekaudah dia. Sedangkan boleh jadi dia berjanggut untuk kita. Boleh jadi dia bedak untuk kita. Dia nak tengok. Dia nak suruh untuk lelaki dia tengok. Dia ni duduk dalam keadaan janggut. Semua comel selama-lama. Itu boleh jadi begitu hati perut dia. Tapi dengan sebab kita ni cemburu lebih sangat, maka tak boleh janggut sikit. Kita kira bini kita ni jahat dengan orang. Atau nak kena patut lelaki. Nanti jangan siapa begitu semua. Jangan siapa kau fikir tak cara lalu, tak cemburu lalu. Dan jangan siapa kau fikir melampau sangat. Suka buruk terhadap isteri. Dia duduk keadaan sederhana. Fi isa'ati dhanni wa ta'annud. Ta'annud ni maknanya berdegil. Jangan berdegil sangat. Bini waya ambo bedak nak suruh abang tengok comel. Ambo jangan nak suruh abang tengok comel. Kita duduk main semacam. Ni orang panggil ta'annud. Kelak-kelak sorang.
Dah tentu dah bini ngoyak betul benar nak suruh jadi nampak suami. Kita duit kita boleh juga. Wa tajassusil bawatin. Dan jangan sangat tajassus. Tahassus atau tajassus. Kedua-duanya. Kalau tahassus tu Melayu Kelantan panggil risi. Apa namanya? Rasa tengok. Rasa. Jangan duk rasa. Bukan rasa, duk rasa. Dia ada rasa, ada rasa. Jangan duk rasa sangat benda-benda hati tu orang. Hati tu orang tu maksudnya retina kita lah. Hak barang dalam hati tu pedau retina kita duk rasa sok tengok kerana cemburu duk lalu, jangan. Ataupun kita baca tajassus. Kalau tahassus mana ambil pada kalimah hasah mana rasa ataupun rasa atau miasa. Tajassus maknanya asal makna jasus tu mata-mata gelap. Jasus mata-mata gelap. Tajassus maknanya stay mata gelap. Upuh budak tu siap, ni tengok bini aku dah. Upuh budak tu kapung tu siap, ni tengok bini aku dah. Kutip pasal habis kaki seperti kapung, tak suruh jaga bini dia. Ini orang panggil melampau sangat. Tapi jangan kata begitu. Orang Eropah dia buat tiga benda ni. Orang Eropah dengan sebab hidup dia hanya ketinggian diri. Apa orang panggil kebendaan. Materialis sangat. Maka orang jatuh, ya Allah Ta'ala beri perasaan cemburu semula jadi. Itu dia nak sekat lagu mana retina dia. Kerana bagi kita orang Islam, kita sekat dengan dosa. Kita sekat dengan neraka. Dia ni dosa pahlawan tak ada. Neraka syurga tak ada. Pada nak sekat berapa lain pada kutip pasal apa orang tu kuliah, apa orang tu kuliah ni tengok diri dia. Macam dia penyakit dia. Kata dia ini pun jangan. Kesimpulannya, cemburu kena ada. Tapi jangan berlebih sangat dan jangan terlampau rendah sangat. Dia ada sebaliknya, sedang boleh. Supaya orang perempuan kita berasa bahawa dia ni duduk di bawah kawalan seorang itu lelaki. Dia berasa, itu sudah. Dia berasa dia ni ada wajatan, berhak berbuat sesuatu ke atas dia. Sekiranya dia buat kena terhadap kebahagiaan rumah tangga dia. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuttaba'a auratun nisa. Kerana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam layan manusia, layan kita orang lelaki menyiasat sangat aurat orang perempuan. Maksud aurat itu bukan mana aurat kulit, tidak, mana kemaluan. Segala benda yang boleh memalukan orang perempuan, benda-benda gitu jangan duk kerobek sangat. Nabi kata, jangan duk kerobek sangat. Tanya khabar boleh. Hanya khabar dia boleh mana kalau balik kada. Sekadar tu jadi reti kitanya tidak kata dahulu tidak. Ada ambil tahu keadaan. Bapa klik lama sangat masjid, bapa klik lama sangat rumah raya. Bapa dia hidup buang orang lama sangat. Tinggal rumah tangga naik ayam selera. Dia ada benda-benda gitu. Sekadar tu cukup jadi reti lah keadaan. Jangan pergi cari rumah orang. Bila kawan ada orang rumah. Klik lagi. Itu bukan dia rasa. Wa fi riwayatin an tubghatan nisa. Dan satu riwayat lain, Nabi layan bahawa kita tubratan, kita panggil apa? Menggelidah dengan secara mujib. Kita pergi kedah, atau kita pergi berjabat. Hak biasa kita balik pukul 4. Datang hari tu balik pukul 11 lagi balik. Balik dengan cara mujib. Sebuah lagu tu menimbulkan sakit hati orang Cina. Betul orang Cina tu orang juga. Orang Cina ni tu orang. Walaupun dia makan belah kita beri titi, kita beri, tapi dia berasa juga menghormatkan diri tu. Apa-apa kita takut lelaki, tak ada siapa tanya balik pulak presentasi nak meminta gini. Dia bila dia nyetok akan fikir orang puan, payah nak berubah. Kok dia nyetok, dia belok dia, pas nyetok pun susah. Jadi kita Nabi kata jangan subhat, jangan balik ke rumah dengan cara mengejut, dengan cara mendadak yang menimbulkan sakit hati orang puan. Jangan sampai aku tingkat tu. Dengan arti kalau kita main lajih amal bahasa, kita jumpa rumah balik ke rumah kita dengan cara mengejut. Lepas pada tu kalau orang Cina kita belau, misalnya dia sakit hati belau jadi sakit hati, bukan kira kita. Kita doa lalu dengan dia. Yang menyebabkan dia tak selit gitu ya. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره قال قبل دخول المدينة لا تصف النساء ليلا. Hadis yang keduanya yang kita sebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar balik daripada satu-satu kelayaran dia, lalu dia kata kepada orang dia sebelum daripada masuk kawasan Madinah, perkampungan Madinah, Nabi kata la tafutun nisa alailan. Tuan-tuan semua jangan balik ke rumah tengah malam buta. Jangan balik ke rumah tengah malam buta. Tafutun nisa maknanya ketuk pintu
panggil orang Cina, kita buka pintu. Maksudnya jangan balik kumuh lah. Jangan balik kumuh kalau buta. Artinya Nabi sebagai seorang tuk guru, sebagai seorang warung, sebagai seorang yang Nabi saja. Tak dia ni. Ia memang dia benar-benar minta pada umat dia jaga orang puan, semua kat orang puan. Pun dia layan sebab-sebab dia orang-orang dia. Bila balik daripada jalan jauh-jauh, lepas tu siapa tu malam buta balik kumuh, jangan. Pada hari lain sebutnya, boleh jadi bila balik malam, orang Cina berkeju. Di kabang, di posisi muka, keduk, muka ketuk lah, dia basi tetek, tapi rambut gerbang-geseng, maka hak kita duduk bahasa saya, anda mungkin, hak duduk selera, anda mungkin, jadi putus nasi. Nanti dia duduk. Jadi semua ni, nasihat-nasihat macam ni, benar-benar nasihat untuk meneruskan kebahagiaan hidup laki isteri. Malu sajalah orang bangun tidur. Lah mana kan? Orang bangun tidur. Nak pula orang-orang zaman hari itu. Jadi para hadirin semua, nasihat-nasihat tinggal. Nampak kira-kira lah Islam sungguh membawa pada kebahagiaan hidup yang tidak ada cara lain daripada cara Islam. Bila balik kumuh-kumuh, malam-malam jangan duduk. Mulai kita beritahu awal-awal. Nak dunia ada telefon, ada surat, ada berapa. Kalau kita nak balik malam ni, kita wayar. Kali ada malam esok balik, pukul 1 siapa. Biar kesiapkan tu ada. Macam dia tak pakai telefon, atau saya semua kawan. Paling duduk di, kalau kita balik berapa, kat duduk cicil kan berapa. Jadi dia mempunyai kesiapkan. Dia orang Cina ni kalau kita buat macam tu, dia sukong pada kita. Dia ada perhatian dia dalam hati dia, baru untuk lelaki dia akan sapa balik pukul 12 malam, tak apa. Dia siap dah dengan nasi. Dia patut nak jangan, patut nak berapa, dia siap dah dia. Supaya dia buka-buka pintu tu, untuk lelaki dia boleh tengok muka yang comel, kesiapan yang cukup, dan dia pun boleh sambut untuk lelaki dia dengan segala senang hati. Kerana kita beritahu awal-awal. Ya, itu dia. Jadi, Nabi ni gagum dari segi psikologi hati tu manusia ni, Nabi reti kan. Karena Nabi-Nabi ni orang yang dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan oleh kerana Allah sendiri buat hati peluk manusia, buat orang sayang manusia, maka Allah Taala mahu mengetahui bagaimana cara nak jaga hati peluk manusia, khususnya hati peluk orang tua kita sendiri. Kemudian Tuhan kita ni kata fakhalafahu rajulan fasabaqa fara'a kullu wahidin fi manzilihi ma yakrah. Sambung yang tadi lagi. Jadi Nabi dalam satu pelajaran, Nabi pesan kita, pokok kita ni, tak usah masuk lagi, tak usah balik lagi ke rumah. Malam ni, kita berkemah luar dulu. Pagi esok, keluar ke budak-budak bangun belakang, retina bangun belakang rumah kan. Kita boleh balik lah. Supaya bini kita rumah tu bangun pagi, patut nak mandi, mana nak bedek, berapa pun. Jadi bila kita balik tu, balik dengan keadaan dia siap dia dah. Malam tak usah balik, kata Nabi. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi, ada 2 orang. Dua orang yang balik siap-siap. Kerana berapa kerana cemburu, kerana bahasa orang panggil cinta berakhir dok pada ketika tak tahu. Kalau bagaimana tu dalam ramai-ramai sahabat tu ada 2 orang yang balik malam tu selalu. Balik malam selalu artinya dia langgar kata Rasulullah ni. Faqala fa rajulani, maka nyalahi dengan kata ni 2 orang fasabaqa, masing-masingnya balik dulu ke Madinah, balik dulu ke rumah kita kan. Betulnya fara'a kullu wahidin fi manzilihi ma yakrah. Kebetulnya kedua-dua orang ni jumpa sungguh di rumah dia benar hak orang panggil tak sedap macam ni. Gapo dia benar Allah alam lah. Walau bagaimanapun ya sebab dia ni langgar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila balik ke rumah malam tu jumpa semati benar hak mata tak sedap ni. Jadi boleh kan lagannya Rasulullah memanglah lagannya. Bila Nabi layan, bila agama kita layan, ketulah bagian ni bagian tak boleh. Dia tidak boleh jadi sekali-kali agamanya layan, apa bagian sebagai maslahat, dia tak boleh jadi gitu. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Sebanyak mana hak halal, saya bagian sebagai baik. Sebanyak mana hak haram, saya bagian sebagai keji. Jadi, hak Quran kata, hak Nabi kita suka lah. Bila Nabi kata, bila balik jalan jauh, malam-malam jangan balik umum, dulu pagi esok, asyik tapi ada benda tak balik, kau sudah balik juga. Boleh kan kita beri maklumat lebih awal. Di hadis, inna minal ghairati ghairatan yubghiduha Allah azza wa jalla wa hiya ghairatul rajuli ala ahlihi min ghairi ribatin. Ghairatul rajuli ala ahlihi min ghairi ribatin. Kata dia, dalam hadis ada sebut, dalam banyak-banyak cemburu, ada satu jenis cemburu yang Allah Ta'ala marah.
Dalam banyak-banyak cemburu, ada satu jenis cemburu yang menimbulkan kemarahan Allah. Iaitu, cemburu seorang tok lelaki ke atas bini dia dengan tak ada sembahyang sebab. Tak ada sembahyang sebab, kita ni tu cemburu juga. Tengok bini kita kecek dengan orang, duk buah rumah orang, duk berapa, tapi tok lelaki ni cemburu juga. Cemburu lagu ni bukan sifat terpuji. Ini sifat keji, dan buat juga menimbulkan kemarahan Allah Ta'ala. Kalau semua lagu ini menyebabkan hati bini kita duduk dalam keadaan rusing semua, luka semua. Nak buat tu, tak kena marah, buat ni kan. Asyik kena tendang, kena sepak. Akhir sekali dia ni duduk tidak berupa orang. Duduk dalam keadaan mana, kalau orang, hidup dia lepas laku. Hidup dia bebas dalam rumah tangga dia. Tapi siapa kau minta nak duduk di rumah, takut juga. Ini kita jatuhkan taraf seorang perempuan pada taraf yang bukan taraf manusia. Taraf jalan. Lianna dzalika min su'i dhanni alladhi nuhina 'anhu. Kerana cemburu dengan tak ada sebab ini adalah dikira sekau jahat. Sedangkan sekau jahat ni memang dah dilarang dan ditegur oleh agama. Kita duduk sehari-hari dengan retina kita atau dengan kawan kita, teman kita ke, jangan sekali-kali sekau jahat. Kalau kita rajin sekau jahat dengan orang ke tak nak juga buat sekau jahat kita. Kalau kita berasa nak marah ke orang sekau jahat kita, orang lain pun tidak marah juga pada kita. Kalau kita nak sekau jahat kita, biar kita nak sekau jahat pada orang ni, biar belum pada ni ada bukti. Ada bukti, ada kenyataan bahawa kita boleh kita tak balik dia. Tak apa pun. Tapi tak ada sebagai sebab kita nak bertanya berapa soal ni nak dia nak salah. Tak boleh. Boleh dia tadi agak orang satu kali, kecuali ada bukti, ada report, ada berapa yang ada bukti. Maknanya. Wa qala qad adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i fi hudur al masjid siyama fil 'idain. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengeluarkan keizinan, memberi kebenaran kepada orang tua untuk pergi ke masjid siyama fil 'idain, lebih lagi dalam masa perhimpunan ramah tahunan, perhimpunan tahunan yang kita panggil raya. Dalam Islam ni bahasa fasih, Islam sebuah agama yang apa nama panggil, yang latih orang dia duduk dalam keadaan siap sedia sama-sama. Dalam latihan apa panggil agak keras tenaga begitu. 5 kali sehari gitu katanya. 5 kali sehari gitu. Mau beri pembalas aku, beri pembalas aku, mau beri masjid aku, beri masjid aku. Bila beritahu ni, di samping beritahu nak supaya Jumaat 5 kali sehari, dalam masa beritahu tu juga orang Islam seperti kata boleh tanya khabar. Orang ujung di ulu ni dia boleh tanya khabar lalu. Orang ujung balik ilir. Orang di ujung balik ilir ni tahu lalu benda yang berlaku. Dia orang ujung balik ulu. Kerana 5 kali sehari kita bertemu sama. Jadi artinya kita ni kalau tak ada telefon, kalau tak ada radio, kalau tak ada suara khabar, kalau tak ada TV pun, kalau eksis masa ni bagi orang Islam harus lalu. Kerana 5 kali saja dia beritahu sama. Jadi bila beritahu sama, mu wayak aku wayak kamu, mu wayak aku wayak kamu, maka dia mesti orang Islam hidup sedadi sama, sebati sama, tahu kehamu dan mu tahu kehamu. Ini satu daripada hikmah Jumaat. Artinya kita pergi Jumaat 5 kali sehari ni bukan semata-mata nak semayang tu. Kalau kita tunggu mungkin nak semayang, dia tak kita nak khabar dengan orang lain, itu salah balik kita. Kerana kita tak kena, didikan kita tak kena bertemu. Daripada zaman Nabi nak menyapa kita tak ada, tak boleh temu sebelah tu. Dia panggil penjajahan lah, kari lah berapa. Puak-puak ni, puak-puak yang buat khainat pada orang Islam, dia buat khainat pada semangat keislaman manusia. Jadi 5 kali sehari, Islam ni tak kita berhitung. Sekali seminggu pula, Islam ni tak kita berhitung. Tak 5 kali sehari orang panggil Jumaat. Tak sekali seminggu orang panggil Jumaat. Tak sekali seminggu. Tak 2 kali setahun pula orang panggil Raya. Semua ni baik Jumaat, baik berapa. Islam boleh peluang pada orang pergi. Semua tempat kita sini dia tak pergi Jumaat. Tak ada apa-apa. Dia nak pergi pun tak apa. Tapi boleh jadi kebetulan panas kau, atau kebetulan tempat tak ada kau, atau kebetulan masalah apa. Tapi sebagaimana dia dibenar pergi Jumaat, orang Cina juga dibenar pergi Jumaat, dan orang Cina juga dibenar pergi tempat raya. Dan raya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak raya di masjid, dia tidak sembahyang di masjid, dia sembahyang padang. Sembahyang musalla, dia panggil Eid. Dia buat semaya tak raya. Jadi terbuka boleh. Terbuka. Mana nak hitung orang banyak. Mana nak 1,000, 20,000, 30,000 pun. Tak ada apa-apa. Dan di Iran waktu Abu Dhabi. Dia sebut Iran kan.
Kira jemaah dia semaya di kawasan universiti. Ia boleh muat berjuta manusia. Jadi seorang tu imam yang pelopong tu ribu maknanya tak ada apa-apa yang dia masalah. Jadi kerana apa namanya jemaah ni merupakan satu penghitungan ibadat dan politik. Sebelum daripada kita sembahyang di waktu dalam bentuk ibadat, kita diminta berceramah, kita diminta syarat, kita diminta sebut benda-benda yang berlaku dalam masa seminggu itu, selesai buat pendekatan, buat approach mengikut Islam. Kalau di antara jemaah hari itu dengan jemaah ni tengah-tengah berlaku benda-benda yang besar-besar berlaku je, tengok pensyarah ni, tengok yang muikhtabah ni perlu ambil tahu benda-benda yang berlaku, yang kita panggil excuse masa untuk diselesaikan mengikut cara Islam. Sebab semua daripada jemaah dulu sampai ke jemaah ni ada satu, ada dua, ada tiga perkara yang saya nak sebut yang berlaku dan dari segi Islam ni begini, ayatnya begini, hadisnya begini, apa nama ni sejarah ni begini. Itu dia tanggungjawab seorang khatib. Tidak baca surat dia kita uti orang yang kau tak uti. Itu macam masa dia. Kita ni sebuah jemaah dipandu oleh orang tertentu yang mempunyai kepentingan baik negeri kita, baik negeri orang-orang apa namanya bukan bersemangat Islam kita. Sebagai kita berterima kasih sepatutnya pada khatib-khatib dan kepada imam-imam yang mempunyai ilmu pengetahuan agama untuk dia berucap membawa isu masa diselesaikan mengikut panduan dia dibawa di Islam. Fizogo misalnya, Fidardo misalnya, Fiturek, Kopi Komini, Kopi Seluduk, Kopi Gapo Laki Poe, Kong Zina, Begapo, Gama-Gama Losu dan TV. Kalau lagu ini mustahak dijadikan esi dalam sebuah jemaah. Diberi peluang pada orang ngaji yang uti itu untuk bersebuah untuk dia. الخروج للمسجد مباح للمرأة العفيفة مباح برضاء زوجها. Oleh itu, keluarnya seorang perempuan untuk pergi ke masjid adalah harus untuk perempuan yang aktif. Untuk perempuan aktifnya keluar ke masjid nak jemaah baik, nak jemaah baik, nak raya baik, bukan sebarang-barang orang tuan. Bukan maknanya orang lelaki orang puan sama je tak. Tapi orang puan bersyarat. Kalau ada yang nak surah, ada yang nak balas, ada yang nak pak raya, hei orang puan syarat. Syarat yang pertama akifah. Akifah maknanya hati baik. Hati itu baik. Hati baik lalu maknanya dia faham turut dia ni sebagai seorang perempuan yang ada tok lelaki. Dia kena dengar nasihat tok lelaki. Dia turun di rumah, nak pergi ni bukan nak pergi kedai, bukan nak pergi makan ni, nak pergi ke rumah Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, sebagai 3 ibadat yang kita buat ni, kita nak pahala, dan pahala-pahala ni benda boleh punuh. Kalau bila-bila buat pahala tu, kita buat dosa kata. Kita suruh di rumah, nak pergi masjid, cari pahala. Maka di tengah-tengah tu, jangan tercek. Tak molek, jangan tengok. Tak molek, jangan makan benda-benda yang bukan rera orang nak tengok tengah jalan. Kalau tidak begitu juga, pahala boleh kederak jemaah juga, adil. Jangan lewat bayar dosa boleh tengah jalan. Jadi syarat yang pertama nak pergi ke masjid, mesti hati perut orang tua itu akifah. Orang itu berhati baik, khusyuk, tawaduk, warung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akifah. Kalau nak berguna anak puan boleh akifah. Akifah maknanya perempuan yang hati baik. Mudah-mudahan sempurna perkataan akifah. Anak kita tu kita guna hati baik. Mubahun birda'i zawjiha. Selain daripada hati dia kena hati baik, dia pula kena dapat kebenaran lelaki. Kalau lelaki kata tak lagi lah, kalau saya rumah sudah lah, aku nak pergi. Tak apa. Dia tak lagi. Kalau pergi juga, dosa. Tapi dia juga. Kenapa untuk lelaki dia tak benar? Kemudian kata dia, walakin al-qu'ud aslan. Walaupun untuk lelaki benar, tapi tuan kita ni kata semaya di rumah lebih selamat. Nak basuh fasiliti tembok, ditah kedai, ditah pak orang ramai-ramai, nak nyapa ke masjid tu ditah pak orang ramai, tak apa tu, dia baiklah hak lagu ni semaya di rumah. Kita buat balas susu sebiar tembok tu, dia tu, kita pergi jemaah, tak payah ditah tembok, tak payah ditah pak orang ramai. Kerana bimbang, takut timbul masalah. Kadang-kadang orang tuan ni, walaupun dia begitu bila pakai kain tapi kadang-kadang tubuhan dia pasal tubuh somni, orang panggil tubuhan somni, jalanan, nari orang, tubuhan nari orang, kita bukan masalah juga. Kalau orang Cina ni bunga, inna nisa'a rayahinun khuliqna lana, wa kulluna yastahi syammar rayahini. Itu dalam syai'in. Orang Cina ni ibarat bunga. Jadi tiap-tiap bunga tu semua orang pakai nak jambu belakang, pakai nak ketik belakang, pakai nak cium belakang. Jadi sama ada tua, sama ada muda, sama ada
Sama ada makan tak gapo pun. Orang Cina ni memang bunga. Jadi bunga-bunga nak pakai nak tengok belakang. Kalau duk beli bunga dan itu kau tahu kau lama kan. Tahun ni gunakan bunga. Jadi boleh kan ni tiada puas. Kata dia kalau duduk di rumah lebih sok hidup lama. Walakin al-qawda asli. Wa yanbaghi an la takhruja illa li muhimmin. Fa inna al-khuruja lin-nazarati wal umuri allati laysat muhimmatan taqdahu fil mar'ah. Kata dia saya puas tak usah keluar lah kecuali untuk benda penting. Orang puas lain daripada dia benar keluar untuk pergi jemaah. Kata dia tempat lain tak pergi lah kecuali benda penting sangat. Boleh-boleh kita duduk di rumah tangga kita. Duduk di rumah kita, duduk turun tanah nak kawasan pagar rumah kita. Tu hak molek sekali. Kalau nak pergi juga luar, perhatilah penting kau tidak. Kalau nak tak penting kau sama. Ya, budak-budak ada. Walau itu lelaki ada, anak lelaki ada. Semua dia. Ini pelajaran yang diajar. Fa'innal khuruja lin-nazarati. Kerana keluar rumah untuk nengok-nengok. Untuk kita bagi makan angin lah. Kita tengok. War umuran lati laisat muhimmatan. Dan juga kita keluar, orang puas keluar untuk perkara-perkara yang tidak penting. Taqdahu fil mar'ah. Boleh menjejaskan nama baik satu lagi. Mar'ah. Mar'ah ni kita panggil air muka. Boleh menjejaskan air muka dia. Ataupun boleh menjejaskan nama baik lah. Weh, dia tu. Ustazah tu. Dia ni tu guru tu. Dia ni tu imam ni. Dia ni tu waktu ayah tu. Apa ni jalan di sana. Jadi, walau bagaimanapun, nama baik seorang perempuan terjejas. Kiranya dia beri ke tempat yang tidak penting. Penting tak penting tu kan letaklah di atas. Senarai udama lah. Tengok orang sakit. Lalu, balik keluarga. Lalu, apa lagi. Benda-benda dia kira penting. Letak lagu tu boleh. Kalau pergi juga tak tidak penting. Boleh menjejaskan maru'ah. Warubama tufzi dan fasad. Dan kadang-kadang bukan saja menjejaskan maru'ah. Tapi kadang-kadang boleh membawa pada kerosakan. Balas sajalah berpuan. Dalam dunia zaman dan kat ni semua dunia zaman dan dunia orang panggil dunia orang tidak pandai pada Islam, bahkan orang pandai pada benda lain. Maka boleh jadi kadang-kadang siapa kau fikir benda yang boleh menjejaskan maru'ah. Siapa kau fikir orang tak erti dah jejak tak jejak. Kok lagu mana jejak kok mana tidak. Kita duk tengok pagi-pagi budak-budak duk bonga semua tembok apa ni orang pagi-pagi sebelum subuh kita tudik kadang-kadang orang tinggal jogging. Jogging boko pakai luar sikap lah apa semua sekali. Kadang-kadang bukan nak jogging sangat. Dia tahu dah jalan ni ramai dah duduk pagi. Boleh dia buat kamera lah. Ini masalah. Ini lagu ni lah menimbulkan satu masalah. Dia kena reti hidup di atas muka dunia ni tidak lama. Hidup dia sini sekejap je. Dan sudah hidup dalam muka dunia ni, usaha juga dia bekalan untuk akhirat dia banyak. Ini kena masuk dalam kepala budak-budak kita. Dalam kepala orang Islam kena reti hidup kita di muka dunia ni tidak lama. Hidup hanya ka'abiri sabil. Nabi kata hidup ni serupa orang berjalan atau mustazillin tahta zilali syajarah ataupun berhenti sekejap, berhenti tidur sekejap. Kita pergi jalan nak pergi kampung lain, berhenti tidur sekejap. Dan betul kita nak tidur kau untuk bekal jalan jauh, nak cari kau, nak beli batu, nak beli goni kau. Kalau kita nak ikut juga berhenti di kuantan sekejap, atau berhenti goni sekejap. Berhenti bukan nak rumah tangga sih. Habis tawi jatuh lagu ni semua, maka hilang ingatkan ke akhirat. Hidup biasa nak takut di sini. Bila takut di sini dia buat benda-benda yang bersanggup dengan apa namanya kembali dia ke akhirat. Ini benda lagu ni perlu atas lelaki beritahu ke bini, atas pok beritahu kanak, atas kakak beritahu kadik, atas jiran beritahu pada jiran, sahabat beritahu pada sahabat. Ingat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini perlu. Fayambari an tarubba basaraha 'ala rijal. Oleh itu saya dia tarubba basaraha 'ala rijal. Tarubba sama maknanya kejam. Saya dia berpuan nak disurah nak dibalasah kalau tengok orang lelaki kejam mata. Maksud jangan tengok sama ada kita nak kejam roti atau pasik pusing muka kita lelaki. Jangan duk bagi cangguh satu yang wajah jangan. ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط. Kata dia, supaya kita ni kata, saya ajar kepada awak tak ni supaya awak puas dia masa bila berdekat dengan orang lelaki. Tapi jangan pula awak kata saya nak kata tengok muka orang lelaki ni haram.
Jadi muka orang lelaki itu orak kok supaya muka orang perempuan? Tidak begitu. Walaupun saya minta jangan tengok muka orang lelaki bila depannya dia, tapi bukan berarti muka orang lelaki itu dikira aurat serupa dengan orang perempuan, supaya muka orang perempuan dikira aurat bagi kau. Tidak itu. Cumanya gini kata dia. Kerana serupalah muka budak kecil. Budak jatuh, hak muda, bagi dia apa ni, hak orang lelaki. Ni hukum ni tempat kita sini boleh jadi tak tahu lagi. Jadi tempat kita sini pun alhamdulillah tak berlaku benda ni. Dia masalahnya ada satu hukum yang boleh jadi kita sini tak sedar lagi berlaku. Iaitu budak lelaki hak muda ni, hak umur 15 tahun, hak umur 20 tahun. Boleh kau tidak kita orang tua duduk sekali ni dia. Memang ada hukum sebut tak boleh. Kerana budak muda lelaki ni kadang-kadang orang jatuh bahasa nafsu buah ni. Dia buat agak retina kata. Orang Eropah panggil homoseks. Homoseks bahasa jenis komlu maknanya. Bahasa jenis komlu. Jadi bila kita orang lelaki tengok muka budak lelaki juga hak muda, itu diajar supaya kita jangan tengok. Bila kita betul dengan budak muda, kita diajar jangan tengok dia. Kerana boleh jadi dia memang takut nafsu jahat dalam hati kita ni. Apa ni, dia anggap dia ni orang puan je. Nak jadi homoseks. Jadi sebagaimana kita dilayan, apa orang panggil tengok, duduk buah, kopi dengan budak jatuh, begitulah. Orang Cina juga dilarang tengok muka orang jatuh. Walaupun muka orang jatuh tidak aurat bagi dia. Tetapi dilarang. Dia takut timbul masalah orang kesampingnya. Itu side effect takut ada berlaku. Fa'ilam takun fitnatan salah. Kalau tak timbul kita tak apalah. Idlan yazalir rijalu ala mamarri zamani maksyufin wujuh wan nisa'u yakhrujna mutanaqibatin. Kata dia buat apa ya kalau tak timbul fitnah tengok muka orang jatuh ni tak apa. Kerana kata dia, kerana orang jatuh jok jaman lagi jok jaman Rasulullah sampai sekarang pun bila orang lelaki jalan muka terbuka. Muka orang jatuh ni terbuka dan muka orang puan bila tubik ni keadaan mutanaqibat. Tubik ni keadaan niqab. Niqab maknanya bertudung. Bertudung dia. Jadi oleh kerana Rasulullah tidak paksa orang lelaki dia bertudung. Dan kan orang puan tu ada juga gimari tengah jalan, itu menunjukkan muka orang lelaki ni tidak menjadi aurat. Kalau muka orang lelaki ni aurat, sudah tentulah Nabi kita tu suruh orang lelaki tutup juga. Tapi dengan sebab muka orang lelaki tidak aurat, maka Nabi bila tidak aurat, maka Nabi kita pun tidak suruh orang jalan tutup muka, walaupun tengah jalan itu berlaku berselisih dengan orang puan. Tapi orang puan kita tu bertuduh. Dia dunia ni Tuhan cadang kat orang lelaki. Dunia ni Tuhan cadang kat orang lelaki. Cari harta, makan, minum, rumah tangga, berapa tu hak orang lelaki. Oleh yang demikian tudung-tudung muka ni memang bukan sesuai bagi orang lelaki. Orang puan ni kena cadang. Dia dah untuk terima barang daripada orang lelaki. Berah, orang datang buat balik. Piti, macam-macam. Ikan, berah, bomak nikah, orang datang belakang. Dia ni menteri dalam negeri. Dia jaga rumah tangga. Bersih, koyuk, belangor, muka, tangga, kain, baju, anak, cucu. Itu kerja orang puan. Oleh yang demikian, tidak rasa dia tu tembok rata-rata tidak. Kerana orang datang ada je. Dan begitulah sebenarnya. Kita sebelah sini khususnya kita Kelantan. Kalau betul bisa ada dalam sikit. Kita Kelantan ni walaupun orang panggil nama joloknya sekali bekah. Tapi betul Nisa tidak bekah. Nak jadi golok, semua golok. Orang puas mau kedai. Bila kerana tu penyakit orang puas Kelantan ni rata je. Dia jadi sama naik. Baik hak kapung, baik hak darat, baik hak bandar. Hak bandar bangun pagi, lelaki puas pergi buat kerja. Hak kapung pula hak demo gala, kawan nyabu. Demo nabu, kawan nyabu. Demo cedung, kawan nekeng. Itu style orang Kelantan. Ada yang mau pergi ke laut, kawan sikut ikan. Jadi gitu je. Jadi sebab tu timbul masalah hari percayaan. Hari percayaan, para hadis ni, kalau kita buka kitab mereka, dia tak jumpa. Kitab mereka, dia tak ada sebut cerita hari percayaan. Tapi dengan sebab kerana orang Kelantan ni waktu dia sama naik, orang ni lah. Dia menggala, kawan apa? Kawan nyabu. Dia mencedung, kawan nekeng. Dia membantu kawan berani, dia membantu kawan berani. Jadi artinya ada titik telur daripada orang tua untuk dapat harta. Jadi orang demikian bila berlaku penceraian, bila berlaku penceraian laki bini, ya sepatutnya orang tua yang dapat muta'ah.
Bila berlaku cerai dalam Islam, hanya orang puan dapat mut'ah. Mut'ah mana orang panggil sagu hati lah pada orang perempuan. Hari tamu wan, hari tamu datang, gua terjadi. Tapi dia sebab fashion, kita sini cari hari sama naik. Tapi dia timbul, kita cari Kalau landek kerak dua, melesung sama nak belah dua. Ingat. Dan ini jadi. Tapi pada kena beri juga lah. Untuk harta dia. Dia cari. Hamba mesti dengan jadi. Walau kana wujuhur rijali auratan fi haqqin nisa la umiru bitanqid. Kiranya muka orang jantan, muka orang lelaki ni aurat juga. Ya apa namanya untuk orang tua tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paksa orang lelaki supaya duduk juga au muni'na min al-khuruj ataupun disekat langsung daripada tubuh. Sama ada orang tua kena tudung supaya sama ada muka orang lelaki kena tudung supaya bila temen orang tua tak boleh tengok ataupun muka orang tua tak boleh tubuh langsung. Tapi dengan sebab Islam ni beri peluang juga kepada orang tua ni tubuh daripada rumah dia. Sebab itulah dia dikenakan aurat. Kalau orang tua ni jadi awal lagi tidak dia keluar. Ada arti lah tudung buat gapo kalau rumah. Tapi dengan sebab Islam beri peluang kepada orang tua keluar daripada rumah, maka situlah timbulnya hukum tudung. Kalau nak tudung. Tudung muka sekat muka tu hak mesti. Kalau nak tudung pah muka nak panggil itu hak comel sekali. Tengoklah keadaan. Masalah tadi dengan masalah cemburu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu lailata usriya bi fil jannati qasran wa bi sana'ihi jariyah wa bi fina'ihi jariyah. Faqultu liman hadha al-qasr? Faqila li Umar. فأردت أن أنظر إليها فذكرت غيرتك يا عمر فبكى عمر وقال عليك أغير يا رسول الله." Tadi masalah cemburu kan? Masalah cemburu ni satu cerita daripada Rasulullah. Nabi kata malam aku naik ke langit tu, dalam banyak-banyak benda aku tengok. Kerana malam Nabi naik ke langit tu bukan naik saja dah. Nabi dibawa apa ni, subhanallazi asra bi'amdi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa, al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu liduriyahu min ayatina. Nabi naik ke langit dengan tujuan nak tunjuk sendiri sebahagian daripada tanda-tanda kami. Jadi Nabi dibawa diraung lah orang diraung. Dalam masa dia jalan dalam syurga ni, dia tengok apa dia? Dia tengok ada sebuah mahliga. Allah ni panggil bungalow lah. Sebuah bungalow, rumah besar, dia ada taman, ada apa. Dan di muka tangga bungalow tu ada budak tidur seorang. Faqultu liman hadzal qasr? Aku tanya malaikat hak pengiring aku ni, hak mencari pengiring tu. Bungalow ni hak siapa? Faqila li Umar. Bungalow ni kata ke sini Umar. Mana bungalow tu ada dah, rumah istana tu ada dah. Tak ada kita orang mati tu dia tidak ada. Dalam syurga ni ada dah benda ni. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati bi annahum jannatin tajri min tahtiha u'iddat lil muttaqin. Ujung ayat tu u'iddat lil muttaqin. Dalam syurga ni telah pun disiap untuk orang bertakwa kepada Allah. Jadi benda ni ada dah syurga tu. Maksudlah dia nak takut mati bila-bila tak boleh sebut kan. Situ nak usaha Tuhan ya. Jadi waktu Nabi naik ke langit, jumpa sebuah mahligai besar, istana comel, bungalow besar. Dan di muka tangga tu ada budak tidur saya. Lalu Nabi tanya, hak siapa istana? Orang jawab, malaikat hak sama jawab, hak Umar. Bila sebut kata Umar, fa'aradtu an anzura ilaiha. Aku ni biasa nak tengok pada budak tu. Budak Umar ni sayang, jadi biasa nak tengok. Fadzakartu ghirataka ya Umar. Tapi bila aku nak tengok, aku teringat kamu ni cemburu sangat. Bila biasa saya tu balik, ayat ke sini Umar. Umar, malam aku naik ke langit, jumpa istana tu, aku tanya orang siapa dia, hak mu. Ada dah saya ada kena. Aku tengok budak tina saya, ajak juga saya nak tengok kenal juga. Tapi aku tengok kamu ni cemburu dok. Maka aku pun tak ada tengok. Dia nak takut kena malu. Gitu. Fabaka Umar. Bila Nabi sebut lagu tu Sina Umar teriak. Sina Umar teriak. Dia kata, "Alaika awir ya Rasulullah." Nak sabar ke aku nak cemburu dengan ya Rasulullah. Tengok dan tengok aku tak cemburu dengan mu. Nak wayaknya Sina Umar jenis orang cemburu. Siapa aku dekat Nabi tu tak jadi nak tengok. Budak tu sedangkan budak tu tidak.
Tidak manusia. Dah halal-halal tak ada sebenarnya. Tu tak jadi juga. Dan Nabi sebutnya, dah ada lain. Ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjih. Nabi kata, Umar ni bila dia jalan ikut ni, syaitan tak lagi dia ikut tu. Syaitan sebelum tak ada jumpa lagi ni neraka di akhirat ni, atas dunia tu. Syaitan kata Umar. Bila dia lalu kat lorong mana, kat jalan mana, syaitan tak kata lalu benda dia ikut tu. Bau jebak Umar sebelum dah. Ya kita ni, lekat tak turut tunggu, syaitan turut tunggu ni. Mana kita pergi, boleh jadi ialah syaitan turut tunggu. Kerana kita turun tu, turun tidak. Tidak turun atas dasar buat bekal akhirat. Turun atas dasar kita sendiri. Kita buat kita, buat aku, buat ni aku, tak ada syaitan. Coba turun, baca mulai bismillah. Tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita turun tangga kata 3 kata ni, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Syaitan hok nak turun pun kita tu dia putik rang habis, putik kapu, tak pergi lagi. Tak pergi lah, dia pagar habis dah. Pergi pun saja ya. Jadi bila kita turun dengan bismillah begitu, kita turun, kita sedar aku nak mana. Turun dengan nama Allah. Takkanlah turun dengan nama Allah, buat benda yang dengan Allah. Pada bismillah, tawakal tu Allah, aku suruh tunai. Bila suruh tunai, tak kira lah kita nak bantu orang tu, nak bermula ke orang ni, nak dijalok, gelak kapok kaki orang tu misalnya. Ya, begitu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kita mengaku tak ada daya, upaya kata wali, buat tak susah beri. Bila tenaga mata, kau telinga, kau kaki jalan, kau susah beri, tak kira lah kita turun tangga, kita nak pergi buat dengan gaya kita, dengan kaki tangan kita. Ini benda tak salah tu kan. Benda yang benda tu hentu je. Nak guna gaya tu untuk lawan Tuhan. Ada ke? Jadi kita turun dengan bismillah gitu tu insya-Allah. Kalau tak kat tunggu kita pun mana syaitan tak stay dah tunggu mana insya-Allah. Satu yang keduanya satu hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi Fatimah alaihi salam. Satu masa Nabi tanya anak dia anak kuasa orang yang tak ada balas Fatimah. Isteri bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ayyu syai'in khairun lil mar'ah. Nabi kata, "Hai anak Fatimah, gapo dia kok membuasa baik sekali untuk orang perempuan. Dalam banyak-banyak benda kok muduk nuk sangat sebagai orang perempuan kata dia. Qala alla tara rajulan wala yaraha rajulun." Kata dia kok yang baik sekali untuk orang perempuan ialah dia tak tengok orang jantan dan orang jantan tak suruh tengok ke dia. Itulah benda yang paling penting bagi seorang perempuan. Dia tak sedap sibuk dengan orang jantan. Dia tak tengok kat orang lelaki lain, lain pada lelaki dia, lain pada anak buah dia, dan orang lelaki lain pun tak suruh tengok ke dia. Sama ada tak tubik ke muka ataupun tubik dalam bentuk pakaian yang tidak menimbulkan orang nak tengok. Kalau panggil fashion kan sebenarnya rapakan nak suruh narik perhatian orang. Jangan boleh jadi begitu. السادس الاعتدال في النفقة. Habis lima kaya kena ialah sederhana dalam perbelanjaan. Nafkah wajib. Tapi sederhana tak sederhana tu adab. Adab yang perlu kita buat sebagai lelaki berbelanja ni sederhana. Sederhana ni nak takrif salih. Nak wayak berapa tak sederhana dia salih. Akan فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يجعل الله بعد عسر يسرا. فلينفق ذو سعة من سعته. Orang yang ada fikir banyak, dia kena belanja mengikut banyak dia. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Dan mana-mana orang yang rezeki dia Tuhan beri sikit, belanjalah mengikut what Tuhan beri. Pada orang yang aku beri banyak, belanjalah mengikut banyak dia. Mana orang yang gaji 500, belanja cara 500 dia. Mana beras dia 100 kau, ikan dia 100 kau, orang beras banyak ni, orang datang banyak ni, orang anak sakit demam banyak ni, orang sekolah banyak ni. Berbelanja mengikut keadaan haitan Tuhan beri. Baik, kalau kita duit tak ada. Duit tak ada tu Tuhan ayat, wa man qudira alaihi rizquh. Cara Tuhan buat ayat. Mana-mana orang yang rezekinya dicicit. Saya, dia Tuhan nak gaya hati rezeki. Ya Tuhan, kalau tuk laki mu tu tak ada harta, mu jangan cicit tuk laki mu 9. Nak tak ada cicit tu.
Tak ada manusia di muka dunia ni bila dia jadi tok lelaki orang, tak ada orang yang tidak nak pipis. Tetapi yang pipis dia harta dia sikit juga tu dirah. Kalau dipicit, aku dah. Aku dia picit lebih picit dia. Tak jadi tak lima tok lelaki ni. Muka bahasa aku lah. Kalau bahasa aku kena malu tak. Dan dia sebab aku tak lima aku nak tutup lah. Muka nak reti tok lelaki melingkuk sangat pipis banyak ni harta banyak. Tapi tak lima banyak. Kenapa? Aku tak boleh salah. Ni tak ada tanya aku buat apa tu nanti kau kata banyak ni kau ni. Tak boleh gitu. Nah, kepada orang yang aku beri sikit-sikit, walaupun untuk lelaki ni waktu dia kuat dah, paling seklima Allah. Maka nak dia berbelanja mengikut hak Tuhan beri. Nah, hak Tuhan beri. Dia tidak kata hak untuk lelaki boleh, hak Tuhan beri. Kalau saya rakyat mengikut hak untuk lelaki buat balik tu kita tu kalau dia nak balas untuk lelaki boleh lambo. Apa yang orang nak balik 10 jam nak balik, abang nak balik 5 jam. Apa? Tak boleh. Mimma Allah. Aku beri dia macam tu. Jadi hak 5 riyal atau 2 riyal kalau buat balik tu kecil dia tu. Kecil aku ni dia 2 riyal je. Mesti buat balik untuk lelaki ni. Cara Tuhan daya hati dia. Kemudian lalu sebab lalu situ saya Allah ba'da usri yusra. Tak lama lagi lepas ada payah ni pandailah Allah Taala buat mudah. Oh dah sejak aku nak check yang hati ni cara mana. Jadi simpulannya masalah nafkah ni sedayana banyak mana dia tak ada tender. Contohnya jangan you jaga orang panggil kedekut sikit doa. Dia jangan orang panggil bazir kerana banyak doa. Bagi 1,000 misalnya bagi ke 1,000. Waktu itu banyak lah. Tapi kita bagi sikit 100 riyal 200 riyal. 100 riyal gampang. Ini orang panggil sikit doa besar takut kedekut. Bagi 1,000 belanja 2,000. Bukan sana kita sini. Orang panggil bagi ikut TBL lah beli berapa. Ikut radio sahabat Allah beli belakang. Dia kena berapa beli, beli. Tak ada jadi 1,000, bocah 2,000, bocah 10,000. Ini orang panggil bagi. Jadi, semua tu lah. Kena tahan kedudukan. Nafkah wajib atas lelaki. Cuma masalahnya bila lelaki isteri buat kerja dua. Lagu mana tak kalau nak gabung nak satu. Dia mau beli nak kereta kawan beli beras. Dia mau bayar fee kawan bayar air. Dia mau beli kain baju kanak sekali tahun kawan belanja sekolah hari-hari. Pakat dia mau satu lama. Boleh tak boleh? Jawabnya kalau bini kita suka, boleh. Bini kita suka dia tak apa dah mau tak. Tapi kalau bini kata tanya hamba nak kita hamba nak pergi kamu. Dia kata apa sebenarnya? Maka tok lelaki tak boleh kata apa. Kalau tentu tok lelaki nak marah berjalan, dia kata, kita salah kerja dia. Dia tahu kan? Tak apa. Jika tu, bini tak boleh kerja. Bini tok lelaki kata, dia tak salah kerja. Nak gabung-gabung tak boleh. Ada, dia tidak boleh tolong. Jaga mak kawin, jaga anak kawin, jaga mak kawin, jaga ayah kawin. Mak kawin tua belakang, dia mesti jaga. Dia tak boleh kata apa pun. Dia kena, yes. Kata dia, fala yang bagi an yaqtura alaihinna fil infaq. Apa arti i'tidal, apa arti sederhana? Artinya dia tak boleh memicik-micikkan, tak boleh memperkecilkan ke atas perempuan kita dalam perbelanjaan. Itu. Apa patut kita makan ke kembung, buat balik beli kat laptop. Maka dia, jangan suka kecil. Apa patut beli daging sekali seminggu, 2 bulan, 3 bulan, tak cukup daging sekali. Apa patut kita, ya, patut kita ni, kalau ni pemberian, dia betul ada, padi ada, boleh dah, dan nak beli. Tak beli juga kalau ipung piti. 2 kali 2, 4 riyal, 4 kali 4, 16 riyal. Kalau ipung gitu. Barak, sama tak ada Nabi SAW ni. Ni dia tak boleh. Kalau saya kedekut. Wa man yuqashaha nafsihi fa'ulaika humul muflihun. Mana-mana orang yang terkawal daripada kedekut, orang itulah orang yang betul. Walau yang bagi yang yusrika, dia tak sedia juga bahawa dia melampaui israf, anda melebihi jangan. Baliak tapi bahkan hendaklah dia bersedayangan. Pak rumah besar tak ada apa tidak tanya. Rumah buatan saya apa sekali ni tak baik. Ini bukan israf, ini orang haram ya. Israf keberapa tadi betulnya. Sudahlah, kita ni wajib beri makan, beri minum, beri pakar pada anak bini kita. Anak wajib kita beri, bini wajib kita beri, mak pak kita yang lemah tua tak buat kita wajib tangguh juga. Satu daripada benda yang wajib kita siap ialah rumah tangga. Rumah tangga ni kita kena buat serupa dengan arah makan minum kita. Sama-sama dia pandang nilai kita. Jadi masalahnya lah ni tu dia tidak buat rumah, dia mau buat istana.
Gaji sekian banyak tapi nak ke istana. Apa suka batu-batu ribu. Pak duk bukan saya nak buat sini. Bukan RM1,000. Kalau tidak bukan RM1,000 sekali pun bukan masuk kita telah diri ratus-ratus ribu. Dia apa nama kerja? Apa nama kerja kita buat istana ni tak apa. Siapa kejamban dewok kita lebih mahal daripada harga balas sesuatu. Mana boleh jadi kita boleh. Kita duk suruh ni kapitalis. Pok ni pok red bank ni memang dia nak beli bukan tu. Dua kerja dia dah kerja nak cari bunga. Duduk bank ni siang malam di posisi untuk nak cari bunga. Belah mana nak beli bunga? Habis bukan kau kecek gitu, kecek ni, kecek okey lah. Kecek macam ni, tinggal juga nak sebut sisi dia. Lo ni mau beli setengah kan? Nah, beli setengah. Sisi tak ada. Buat perumahan, tak boleh bayar. Serah kembali. Dia ambil perumahan. Tak boleh jual. Jadi buat mana? Jadi lo ni duit beku. Duit tu beku. Semua sekali ni berpunca daripada penggunaan harta begitu banyak atas dasar nak lebuk bunga. Akhir sekali, stop. Apa duit bila ni apa ni? Berhenti. Dalam pasaran, itu dia. Dari itu basah. Kok buatan itu dari basah. Ini akhir daripada pusingnya daripada reba belakang. Allah Ta'ala kulu washrabu wa la tusrifu. Firman Allah Ta'ala kulu washrabu wa la tusrifu. Selalulah makan, selalulah minum, dan jangan sekali-kali melebihi. Kulu dalam bentuk Arab, rekor bentuk cakap saya itu panggil aman. Loklah. Terjemahan dia apanya? Loklah. Washrabu dan loklah makan, loklah minum. Tetapi alim ulama kita, bukan alim ulama tafsir, alim ulama lughah. Sebutkan amal yang bermakna suruh ni tidak mesti wajib. Ada suruh bahasa wajib. Ada suruh bahasa sunat. Ada suruh bahasa harus. Dan ada suruh bahasa kita panggil selekan lah makan. Bila kita akad kepala duduk macam anggur, kita akad. Kita akad betul lah kita akad nak suruh dia makan. Jadi bila kita suruh juga, bukan makan, tak makan, kamu badan. Tidak, tahan badan kan. Tapi kita suruh dia makan, dasar pada orang panggil imtinan. Apa ni orang panggil ihtiram. Suruh atas cara hormat. Kalau kan saya panggil selekan makan. Dan satu lagi dia panggil imtinan. Imtinan maknanya kita suruh orang buat sekali dengan tujuan nak bakit kebaikan kita. Ni Allah Ta'ala yajib. Dalam Quran yajib nabuh ni. Dan boleh jadi makna tu begitu juga. Kulu washrabu wala tusrifu. Manusia makan lah. Inilah. Bukan suruh makan. Kerana makan ni tak suruh orang makan. Dia mulut tubik di anak tu, tubik gemuk tu, mulut kita ni ada bus. Tak suruh makan, kalau manusia makan. Tapi yang suruh juga tu bukan tujuan nak wajib manusia makan. Dia bukan masalah wajib. Masalah dia, banyak mana makan yang hak makan tu hak aku. Banyak mana minum yang hak minum tu hak aku. Kalau yang mereka bukan nanti lah nikmat aku. Hati tu dia kulu wasrabu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum, tapi bukan nanti bagian aku. Imtinan orang panggil. Wala tusrifu, ingat, jangan melebihi. Jangan melebihi enggak, tafsir dia banyak lah. Jangan melebihi kenyang kau, jangan melebihi belanja banyak kau, jangan melebihi tuah selalu tak habis kau tuah kau berapa selalu, jangan banyak benda saja melebihi. Ikut tafsir. Tak pada dengan mungkin mudah kecil anak 10 orang dia kena beli hari-hari ni, itu apa orang ni? Tapi kalau kaya beli hari-hari tak apa-apa, itu apa lagi dah tempat dia beli hari. Itu lah tak siap boleh 5 hari anak 10 orang sekolah lagi, sakit lagi, demam lagi. Percaya juga, itu orang Islam lebih. Tak ada ngetek segini. Buat tak ada lah. Kerana Nabi beli barang-barang yang kira Islam. So, kita tu Nabi banyak ni, pakai pada negara kita. Kalau bersirin, yustahabbu lirrajuli an ya'mala li ahlihi fi kulli jum'atin halawatan. Tuan kita ni bawa cerita. Takut kita bimbang, kena marah Tuhan. Apa mana Tuhan ni mulai aku israf, mulai aku melebihi. Pas aku beli buang ini lebihi ke Tuhan. Nanti beras pun beli, roti pun beli, beras pun beli, apa lagi gandum pun beli, israf ke Tuhan. Lalu Tuhan kita dibawa cerita seorang alim namanya Ibnu Sirin. Orang ni fikir kata ini. Ibnu Sirin kata sunat bagi seorang tok lelaki. Dia buat untuk anak buah dia setiap kali Jumaat kuih. Sunat bagi satu orang suami siapkan untuk anak isteri dia sekali seminggu lah kita panggil kuih-kuih. Kuih-kuih ni bukan barang wajib. Dan bukan bagian dunia. Kalau tak makan kuih, kita tak mati orang. Tak jadi mana? Maka kalau kita makan juga benda lagu ni, melepisi kita. Kuih ni, kalau kita ada pergi kedai beli kepada dia, masuknya kedai beli jala, apa kami, jala mah, apa tak jadi. Kuih-kuih lah. Bagian ni bagi kau.
Ibn Sina kata sekali seminggu perlu ada kuih-buih ni. Karena kuih-buih ni kata kuat orang agama. Kalau tak boleh hari itu sekali seminggu. Dia pandai. Walaupun kita ni miskin, walaupun kita tidak punya harta, tapi masalah kuih-buih yang menyegarkan jiwa anak-anak kita ni, kalau kita kata beli buah. Kali dia ni. Sekali seminggu nak beli buah macam kau. Buah daripada wakil pen dan buah timun. Kau kena ada buah lima. Dah pernah balik. Walaupun bagian-bagiannya kalau tak makan, kau tidak mati. Bagian ni boleh guna air.